Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hari ini adalah tajuk pengatur caraan linear. Hari ini kita nak belajar macam mana nak buat dia punya graf 10 markah. Yang cikgu kongsikan ni adalah soalan-soalan SPM. Cikgu dah copy, cikgu hantar dekat sini lah. Jadi kita akan bincang. Mula-mula dia akan suruh kita buat 3 persamaan. Suara cikgu okey ke? Okey, mana lagi kawan-kawan ni? Tak masuk? Okey, Yahya mempunyai peruntukan sebanyak RM225 bagi membeli X kg udang dan Y kg ikan. Jumlah jisim kedua-dua barangan itu tidak kurang daripada 15 kilogram. Jadi lari pula dia. Jadi yang ini adalah X tambah Y lebih besar atau sama 15. Okey. Yang kedua, jisim udang adalah selebih-lebihnya 3 kali jisim ikan. Ini adalah udang X selebih-lebihnya, maknanya lebih kecil atau sama 3Y. Harga 1 kilogram udang dan harga 1 kilogram ikan ialah RM5. Yang ini dia patah balik dekat sini. Peruntukan yang dia ada. Jadi dia ni adalah special sikit. Dia adalah kena darab dengan dia punya nilai harga 1 kilo, 9X tambah 5Y. Kalau dia kata peruntukan dengan awak adalah 225, maknanya dia mesti kurang daripada 225. Jadi sekarang kita dah ada 3 persamaan. Dia memang kena ada 3 persamaan. Mesti ada 3 persamaan. Jadi bila kita dah ada 3 persamaan, baru kita boleh mula untuk mendapatkan dia punya garis. Okey. Ini persamaan dia. X tambah Y lebih kecil atau sama, lebih besar atau sama 15. Kemudian X lebih kecil daripada 3Y. Kemudian ada 9X tambah 5Y lebih kecil atau sama 225. Okey. Dengan menggunakan 2 cm kepada 5 kg pada kedua-dua paksi, bina rantau berlorek untuk bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Jadi, apa kita kena buat? Ni kita tulis balik bawah. Mesti buat atas kertas graf. Siapa-siapa yang pandai tajuk form 4, tingkatan 4, dia boleh buat graf. Maka yang ini dia senang sikit. Okey. Okey, mula-mula dia kata 2 cm 5 unit. Maknanya kita buat pada kertas graf kita 2 cm 5 unit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey, untuk persamaan yang pertama, kita tulis X tambah Y lebih besar atau sama dengan 15. Ini bila dia macam ini senang. Kita akan jadikan dia ni kosong. Bila X sama dengan kosong, maknanya pintasan Y lah. Y sama dengan 15. Bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 15. Jadi kita tanda pada kertas kita 15. Sini pun 15. Jadi kita buat garis satu. Okey, yang kedua. 3Y lebih besar atau sama dengan X.
3y lebih besar sama dengan x. Yang ini kita buat y lebih besar pada 1/3x. Yang ini kita kena pakai kotak x, y, 0, 15. 0, 15. Jadi bila awak gantikan x sama dengan 0 dekat sini, awak akan dapat 0, maka dapat sini 0. Bila awak ganti 15, awak akan dapat 5. Jadi 1/3 bila 15 dapat 5. Jadi sini. Jadi bila ni kita buat garis. Ini garis yang kedua. Garis yang ketiga pula, untuk garis yang ketiga, 9x tambah 5y ni kita buat sama macam yang kita buat tadi. Kita buat sama macam kita buat tadi, iaitu kita jadikan dia kosong. Okay, bila x ni kosong, 5y sama dengan 225. Jadi tekan kalkulator. Berapa nilai y? Okey, 45. Jadi kita tanda dekat kertas graf kita 45. Okey, kemudian kalau y sama dengan kosong, 9x sama dengan 225, jawapan dia 25. Jadi kita garis daripada atas ke bawah. Disebabkan dia ada tanda sarjan, semua maknanya dia garis lurus, garis solid. Okey, jadi kawasan lingkungan dia adalah, yang pertama awak tengok dia adalah x tambah y lebih besar daripada 15 belah atas. Okey, kemudian y lebih besar sama dengan 1/3x belah atas. Kemudian 9x tambah 5y lebih kecil atau sama 225 belah bawah. Di kawasan region dia yang sini. Ini adalah kawasan region dia. R. Boleh lorek. Yang ini nanti cikgu ada rakam buat video. Awak tengok balik video tu dan subscribe channel cikgu. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya dekat sini? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, tak ada. Boleh faham tak? Okey, seterusnya. Jika Yahya membeli 10 kg ikan, berapa baki maksimum peruntukannya itu? Okey, tengok Yahya dia beli 10 kg ikan. Maknanya ikan ni kita buat garis ke atas. Ikan ni X. Ikan ni adalah X. Jadi buat garis ke atas. Nanti awak akan jumpa dua tempat. Yang pertama sini adalah 24. Kita kena ambil ke bawah sebab yang tengah-tengah ni 20 bukan 24. 27. Sebab sini 27.5. Jadi dalam kawasan dia ni 27. Yang ini pula adalah sama dengan 5. Jadi apabila dia beli ikan 10 kilo, maksimum dia boleh beli udang adalah 27. Ni maksimum dia. Ni adalah minimum dia. Minimum. Jadi apabila kita buat macam ni, berapakah baki maksimum peruntukan itu? Kalau kita nak baki maksimum, kita kena beli kurang, tak boleh beli lebih. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita buat 10 harga bagi 1 kilogram ikan tadi adalah, bukannya ni, silap sorry. Dia kata ikan ni Y. Ikan ni Y. Jadi Y, yap. Y 10. Jadi ni adalah garis dia. Jadi dia jumpa dua tempat. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama 5, yang kedua 20.
Jadi bila dia kata dengan awak dia nak maksimum peruntukannya, berapakah baki? Kalau nak baki maksimum mesti kita beli sikit. Jadi ikan harga dia adalah RM5, udang RM9. Jadi kalau kita nak dapat jawapan baki maksimum peruntukannya itu, kita kena buat 5x tambah 9y sama dengan berapa? Ini harga bagi ni. Harga yang ikan, harga bagi udang RM5. 9x tambah 5y. 9x tambah 5y sama dengan berapa? Jadi kita masukkan nilai dia ni. X dia adalah sama dengan 5, Y dia sama dengan 10. Jadi 9 darab 5 tambah 5 darab 10, 45 tambah 50 dapat 95. Jadi 225 yang duit yang kita ada tadi tolak dengan 95. So jawapan dia berapa? Kalkulator. 130. Okey, inilah jawapan dia. Okey, cikgu ulang balik daripada atas. Mula-mula kita kena buat 3 persamaan. Dah dapat 3 persamaan, kita nak kena buat dia punya graf. Buat dia punya graf. Jadi bila nak buat dia punya graf, dia memerlukan kita tahu macam mana nak buat garis lurus. Jadi siapa-siapa yang tak boleh tu kena tengok balik garis lurus. Okey. Okey. Yang seterusnya. Okey, jumlah peserta. Satu pejabat pendidikan daerah bercadang mengadakan kursus matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kursus ini akan dihadiri oleh X peserta matematik dan Y peserta sains. Ni kita dah buat minggu lepas sebenarnya. Yang ini saya buat balik je. Okey, jadi dia punya formula dia ataupun ni adalah jumlah peserta sekurang-kurangnya 40 orang. Apa maksud dia dekat situ, Dayang? Apa persamaan dia? Ketak samaan. Apa ketak samaan dia? Jumlah peserta sekurang-kurangnya 40 orang. X tambah Y lebih besar atau sama 40. Dia kata jumlah kan? Okey, bilangan peserta sains selebih-lebihnya 2 kali peserta matematik. Y, apa nak pakai simbol dekat sini, Haziq? Kurang atau sama 2x. Peruntukan maksimum untuk pembelanjaan tersebut ialah 7,200. Pembelanjaan untuk seorang peserta matematik ialah 120. Manakala pembelanjaan untuk seorang peserta sains ialah 80. Okey. Bila sampai macam ni, kita kena darabkan dengan bilangan X tambah darab dengan bilangan Y sama dengan 7,200. Persamaan dia 120X tambah 80Y lebih besar ke lebih kecil? Ni Sufi. Ada Sufi? Mardia? Okey, kenapa lebih kecil atau sama dengan? Peruntukan maksimum sebab dia peruntukan maksimum. Okey, bagus.
7,200. Okey, jadi apabila kita buat macam ni, kita dah dapat 3 persamaan. Dia nak suruh kita buat graf. Jadi yang pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Yang kedua, Y lebih kecil sama 2X. Yang ketiga, 120X tambah 80Y lebih kecil sama dengan 7,200. Nanti cikgu nak awak buat atas kertas graf dan hantar kerja ni dekat cikgu. Kurang-kurang pun 5 graf kita kena buat. Okey. Menggunakan 2 cm kepada 10 peserta, bina dan lorik rantau R. Okey, jadi dia buatlah sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 90 untuk Y. Untuk X dia sampai 60 dia buat. Okey, untuk yang pertama, dia suruh kita buat garis. Dia suruh kita buat garis tu. Jadi garis tu adalah X tambah Y lebih kecil, lebih besar atau sama 40. Jadi yang ni senang aja. X tambah Y lebih besar sama dengan 40. Awak jadikan X sama dengan kosong, Y dia 40. Jadi X sama dengan kosong, Y dia 40. Sini 40. Okey, kalau Y sama dengan kosong, X dia sama dengan 40. Ini untuk yang tambah macam ni. Kalau yang Y sama dengan 2X ni, kita kena buat cara lain. Okey, sini. So, kita buat garis. Okey. Kemudian, Y sama dengan 2X. Yang ini kita kena buat kotak. Y sama dengan 2X. Okey, kita buat kotak. Kita pakai kosong 10. XY kosong 10. Jadi bila kosong 10, bila awak ganti sini kosong, awak akan dapat kosong. Bila awak ganti 10, awak akan dapat 20. Jadi awak kosong 10 dapat 20. Sini. Jadi buat garis sepanjang-panjang ni sampai habis graf. Kena pakai pembaris di 20 cm. Bagusnya. Okey, untuk yang 120X tambah 80Y lebih kecil sama 7,200 ni, sama juga. X sama dengan kosong, Y sama dengan 90. 90. Jadi tanda dekat sini, 90. Kemudian, bila Y sama dengan kosong, X dia sama dengan 60. Jadi tanda sini 60. Jadi buat garis. Okey. Jadi kawasan region dia yang awak tengok ni adalah X tambah Y besar daripada ni 40 belah atas. Yang ni belah bawah. Yang ini belah bawah. Sebab lebih kecil. Jadi kawasan region dia ni R lah. Okey, kita tengok yang terakhir. Untuk 2 markah ataupun 4 markah yang terakhir. Dia kata bilangan minimum dan maksimum apabila peserta sign ialah 10 orang. Peserta sign ni adalah Y. Jadi, bila peserta sign 10 orang, kita buat garis dekat sini 10 orang, Y sama dengan 10. Maksud tadi, bila dia buat macam ni, dia kata, X berapa apabila Y sama dengan 10. X berapa apabila Y sama dengan 10. Jadi, kita buat Y sama dengan 10. Kita akan dapat jawapan dia 31. Yang ini nama dia minimum. Yang satu lagi ni kita dapat jawapan dia dalam 54 kot. Rasa saya. Dapat jawapan 54. Jadi, dia kata berapakah bilangan maksimum dan minimum peserta sign? Jadi jawapan dia bilangan sin ni X ke Y
Y. Dua kali silap ni. Sorry salah. Tapi betul lah. Betul lah saya buat kan? Dia kata bilangan Y, dia tanya bilangan X apabila Y sama dengan 10. Jadi betul lah saya buat. Jadi 30. Jadi jawapan dia, min dia 30. Maksimum dia adalah 54. Okey. Kos minimum untuk mengadakan kursus itu, kita ada 2 titik. Satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi bila macam ni, kita ambil titik yang ataupun jumlah yang paling rendah untuk dapatkan dia punya nilai minimum. Jadi kalau kita pakai titik ni, mesti kita dapat nilai maksimum. Kita pakai titik yang bawah ni. Bila pakai titik yang bawah ni, kita pakai titik 1427. So 120 darab dengan 14 tambah dengan 80 darab 27, dapat berapa jawapan dia? Yang ini kita pakai balik yang ni harga bagi seorang peserta. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah 3840. Pakai titik yang rendah 1427 untuk dapatkan dia punya nilai minimum. Okey, yang seterusnya. Guna kertas graf untuk menjawab soalan ini. Okey, gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Sebuah institusi menawarkan 2 kursus komputer P dan Q. Bilangan peserta kursus P ialah X orang dan bilangan peserta bagi kursus Q ialah Y orang. Jumlah peserta tidak melebihi 100 orang. Apa maksud dia ada Wia pula. Rodia. Okey, bagus. Okey, seterusnya bilangan peserta Q tidak melebihi 4 kali peserta kursus P. Iman. Y 4X. Bilangan peserta Q mesti melebihi bilangan peserta kursus P sekurang-kurangnya 5 orang. Jadi Y tolak X lebih besar atau sama 5. Okey, yang ni akan jadi Y besar sama dengan 5, X tambah 5. Okey, seterusnya dia kata tulis ketiga ketak samaan, kemudian dia nak suruh kita buat graf. Y X tambah Y lebih kecil pada 100, Y lebih kecil pada 4X, dan satu lagi adalah Y sama dengan X tambah 5. Okey, yang ini graf dia. Jadi X tambah Y sama dengan 100 ni tadi cikgu cakap macam mana? Macam mana cikgu cakap, cikgu buat tadi? Nur Akidah Syahidah apa nama ni? Siapa dia sebenarnya? Saya tak pernah tengok nama ni. Ada Nur Akidah. Okey, Saiful.
Okey, bagus. X sama dengan kosong, Y sama dengan 100. Okey, X sama dengan kosong, Y sama dengan 100. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 100. Bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 100. Jadi bila kita ni, kita tandakan dekat sini. Ni 100, sini 100. Lepas tu buat garis sampai habis. Kemudian Y sama dengan 4X ni. Y sama dengan 4X, kita buat kotak. X, Y. Sini kosong, 10. Sebab ada 10. Kalau 2, buat 2. Kalau 10, 10. Kalau 15, 15. Tengok dia punya paksi. Okey, dah dapat macam ni. Gantikan, sini kosong, sini 40. So, kosong, kosong, 10 dapat 40. Jadi dia buat garis sampai habis. Okey, yang kedua, Y sama dengan X tambah 5. Yang ini dia tadi sebenarnya dia lebih besar. Jadi macam ini kita buat X, Y, 05. 05 pula, 10. Jadi 0 dapat 0, 5 dapat 15. Jadi 0, 0. Sorry, bukan 0, 0, 05. Bila awak ganti 0 sini, awak akan dapat 5. Bila awak ganti 10 sini, awak akan dapat 15. Jadi 5, 10, 15. Jadi garis. Okey, dah dapat ni, tengok titik pertembungan dia. Sini ada 20, 80. 20, 80. Sini agak susah sikit nak baca, tak apa, biarkan. Dan ada satu lagi dekat sini, 05. Yang lain tak ada. Ni kawasan region dia. Julat peserta bagi kursus Q jika bilangan kursus P ialah 30 orang. X sama dengan 30, Y berapa? Maksud dia. Jadi kita buat pada graf kita. X sama dengan 30, Y berapa? Jadi kita buat garis kat sini. Buat garis kat sini. Okey, buat garis dekat sini. Awak akan dapat jumpa dua tempat. Satu 70, satu lagi 35. Jadi kalau orang tanya awak apakah julat dia, julat dia adalah 35 Y 70. Jumlah yuran maksimum sebulan yang boleh dikutip jika yuran sebulan bagi kursus P dan kursus Q ialah masing-masing 50 darab 60. Jadi jawapan dia patutnya awak kena baca dekat sini berapa. Tapi sebenarnya jawapan dia 20, 80. Jadi apabila kita buat 50 50X tambah 60Y sama dengan K. Jadi kita masukkan titik 20, 80 ni. Kena ganti titik yang ada pada garis ni. Yang pertemuan-pertemuan dia ni. 50 darab 20 tambah 60 darab 80. Berapa jawapan dia? Amira Suraya. Anis Rahmat.
2,800. Okey, 5,800. 5,800. Okey, 5,800 Okey, habis. 3 graf. Nanti cikgu akan print out dan cikgu akan buat rakaman dia. Senang nanti kita tengok apakah yang sebenarnya yang dia nak. Okey. Nombor 4. Okey, cikgu nak awak baca sekejap. Kemudian kita akan bincangkan yang bawah tu. Sekejap baca sekejap. Sebuah bengkel perabot menghasilkan dua jenis rak, P dan Q. Penghasilan setiap rak melibatkan dua proses iaitu membuat dan mengecat. Jadual di bawah menunjukkan tempoh masa yang diambil untuk proses membuat dan mengecat seunit rak P dan seunit rak Q. Okay, jadi bengkel itu menghasilkan X unit P dan Y unit Q. Jadi ini X, yang ini Q. Ini Y. Jadi penghasilan rak sehari adalah berdasarkan kekangan berikut. Jumlah masa maksimum untuk membuat kedua-dua rak adalah 720. Jadi masa maksimum untuk membuat kedua-dua rak adalah 720. Membuat ni bermaksud yang ini Jadi 60 X tambah 20 Y lebih kecil atau sama 720. Jumlah masa untuk mengecat kedua-dua rak adalah sekurang-kurangnya 360. Jadi yang ini pula dia punya cerita. 30X tambah 40Y lebih besar atau sama 360. Nisbah bilangan rak P kepada rak Q sekurang-kurangnya 1/3. Jadi Y lebih kecil atau sama 3X. Okey. Okay, ini dia punya persamaan dia. Yang saya cakap tadi, jumlah masa maksimum untuk membuat kedua-dua rak adalah 720 minit. Yang ini. Jumlah masa untuk mengecat kedua-dua rak adalah 360 minit. Yang ini. Dan satu lagi adalah nisbah. Okey, jadi dah dapat macam ni. Yang ini dia punya graf dia lah. 60X tambah 20Y kecil sama 720. 30X tambah 40Y lebih besar sama 360. Y. Okey, yang ni. Okey, jadi nak buat garis yang pertama, kita buatkan kosong-kosong. Kosong-kosong. Tapi disebabkan dia ni tak muat, yang ini tak muat nanti kejap saya ajar kemudian, tak muat. Jadi kita ambil, mula-mula kita jadikan X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Bila Y sama dengan kosong, dapat 12. Tapi bila awak jadikan X sama dengan kosong, awak akan dapat 360 ataupun 36. Tapi graf tak sampai. Jadi apa kita kena buat? Untuk yang ini, special case, kita ambil salah satu titik. Contohnya kita ambil titik sini. Kita ambil titik 8. Bila X sama dengan 8,
Y sama dengan berapa? Okey, bila X sama dengan 0, Y dia adalah 12. Bila X sama dengan 8, X, Y, sini 0 dapat 12. Bila 8, bukan. Y, bila Y sama dengan 0, X sama dengan 12. Yang ini kita nak test yang bila dia 8. Bila 8, 60 darab X, 60 darab 8 tambah 20Y sama dengan 720. 20Y sama dengan 720, tolak dengan 480. Dapat berapa? 720 tolak dengan 480. Okey, 240. Y sama dengan 100. Y sama dengan 12. Jadi 8, 12. Sini Jadi baru kita boleh buat dia punya garis. Okey, kemudian yang ini boleh tutup-tutup saja. Dapat jawapan dia bila X sama dengan 0, Y dia 9. Bila Y sama dengan 0, X dia sama dengan 12. Okey, ni dah buat garis. Ni Y sama dengan 3X tadi macam saya cakap. Dapat jawapan dia garis yang ni. Yang ni pakai 02 pun boleh. 02. Bila 00, bila 2 dapat 6. Macam tu. Okey, yang last sekali dia kata dekat situ. Bilangan minimum rak Q jika rak P yang dihasilkan 7 unit. Dia kata bilangan X sama dengan 7, Y dia berapa, dia tanya. Okey, bilangan X sama dengan 7, Y berapa. Jadi kita tarik sini, Y, baca sini. Jadi jawapan dia adalah 4. Jangan ambil 3.9 3.9 tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab nilai dia mesti solid. Okey. Kemudian jumlah keuntungan maksimum sehari jika keuntungan diperoleh dalam satu unit rak P ialah RM24 dan rak Q ialah RM32. Jadi, ada titik yang ni, pertemuan dia, yang ini dan yang satu lagi atas ni. Tapi kita tak boleh ambil yang sini. Kalau kita ambil sini, kita dapat minimum. Sini minimum. Jadi, kita ambil sini maksimum. Jadi, apa kita kena buat adalah ambil titik ni 6, 18 24x tambah dengan 32y sama dengan k. Okey, sampai sini apa kita nak kena buat? Mardiah. Umur ada umur. Apa nak buat umur kat sini umur? Okey, gantikan x dan nilai y. Jadi sini 24 darab dengan 6 tambah dengan 32 darab 18 sama dengan k. So 24 darab 6, 32 darab 18, berapa ni nilai ni? Atika baru masuk Oh, Atika. Asal baru masuk? Okey, berapa jawapan Melin? Oh, Melin. Senyap je Melin. Syaza. 720. Okey, jawapan dia K sama dengan 720. Okey. Ada apa-apa masalah tak? Nanti cikgu hantarkan dia punya video dia. Kemudian cikgu hantar lagi video yang cikgu lain pula buat. Nanti cikgu akan bagi awak latihan satu untuk ni. Tapi untuk yang ni, awak kena salin dan try buat. Ni kita dah bincangkan 4 graf. 4 graf kita dah bincang. Jadi kita harap
awak boleh faham lah sikit-sikit. Nanti buka sekolah, insya-Allah kalau tak ada masalah, kita akan ulang balik yang ni. Tapi jangan kata cikgu nak ulang, awak terus tak buat. Okay, yang ini pun sama cara dia. Okey, ni cara dia sama. Nanti cikgu akan tunjukkan. Awak kerja awak salin sahaja yang cikgu dah buat ni. Dan nanti cikgu akan bagi kerja-kerja yang lain untuk awak try buat. Okey, sampai sini je. Masa pun dah pukul 10 suku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan semua sihat. Kita dapat bersekolah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.